Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa walah. Dr. Yaakob Ibrahim, Menteri Penerangan, Perhubungan dan Kesenian, merangkap Menteri bertanggungjawab bagi ehwal masyarakat Islam Singapura. Tuan Haji Muhammad Alami Musa, Presiden Majlis Ugama Islam Singapura. Pengerusi serta sekalian lembaga pentadbir Masjid Mujahidin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sebagai umat yang beriman sekarang ini berada dalam hari-hari yang menyebabkan dan menimbulkan kegairahan yang amat sangat dalam diri kita. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita merasa tidak sabar dengan penuh rindu di dalam hati menunggu dan menanti kedatangan Ramadan yang tinggal beberapa hari sahaja lagi. Alhamdulillah, seperti mana pada tahun yang lalu, Ramadan kita diisi dengan peringatan-peringatan dan saranan-saranan serta undangan-undangan untuk kita terus berdampingan dengan kitab suci Al-Quran. Tahun ini juga sekali lagi kita diajak dan diundang untuk menghidupkan dan menyuburkan kembali ikatan hubungan kemesraan kita dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat merasakan betapa bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa kerana diturunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ini satu perkara yang tidak dipertikaikan oleh sesiapa pun. Kerana turunnya Al-Quran di dalam bulan Ramadan sesuatu yang dengan jelas telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia, sebagai tanda-tanda yang menjelaskan jalan mendapatkan petunjuk itu dan juga membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini dalam pertemuan yang sangat ringkas ini, sebab kita tidak mempunyai masa yang panjang, ingin saya mengajak kita untuk melihat dan memahami bahawa Al-Quranul Karim itu Allah Subhanahu wa taala turunkan dan tujukan kepada kita sebagai manusia dengan matlamat dan tujuannya. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran bukan setakat menjadi perhiasan dalam rumah ataupun di dinding pejabat kita, tidak. Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran dan diturunkan Al-Quran itu kepada kita bukan setakat untuk kita baca sehingga boleh keluar suara di hujung lidah kita. Tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita renung, untuk kita hayati, kita fikirkan dan kita fahami. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah menyindir orang-orang yang tidak mahu beriman dengan Al-Quran, Allah menyindir mereka dengan mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka itu tidak tadabbur? Saya rasa ramai daripada kita yang dah banyak kali dengar perkataan tadabbur. Apakah mereka tidak bertadabbur, tidak memikirkan dan merenung Al-Quran itu? Dalam Al-Quran dan dalam hadis ada perintah untuk kita membaca dengan lidah kita. Dalam Al-Quran dan dalam hadis ada perintah untuk kita menjaga dan memelihara Al-Quran sebagai kitab Allah yang mulia. Tetapi ketika Allah menyindir hamba-hambanya yang tidak mahu beriman, ketika Allah menyentak mereka, yang dipersoalkan oleh Allah bukan kerana mereka tidak mahu membaca, bukan kerana mereka tidak mahu menghormati Al-Quran, tetapi kerana mereka tidak mahu merenungkan isi kandungan Al-Quran. Maka sebab itu kita ini selalu diingatkan dalam hubungan kita dengan Quran, jangan cukup setakat membaca.
Jangan cukup hanya setakat menghafal. Ya adik-adik yang tadi ikuti kelas Al-Quran, klinik Al-Quran, alhamdulillah, satu pencapaian yang sangat kita syukuri dan sangat kita banggakan. Tapi jangan berhenti setakat itu. Kita hendak merenung isi kandungan Al-Quran. Kita hendak menjadi hamba Allah, manusia yang memikirkan apa yang terkandung dalam ayat-ayat Allah. Namun persoalan berikutnya ialah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita sebut memikirkan, bila kita kata merenungkan, biasa yang terlintas, orang merenung, memikirkan, itu pekerjaan bahagian mana diri kita agak-agak? Bahagian mana diri kita yang kita gunakan untuk merenung, memikirkan? Merenung dengan mata. Tetapi kalau merenung isi kandungan, maknanya apa? Kita dengan sendiri, secara spontan, kita akan bayangkan menggunakan akal. Ya kan? Akal kita gunakan untuk mengkaji, untuk mempelajari, merenung dan memikirkan. Baik. There's nothing wrong with that. But it's not complete bagi seorang Muslim. Bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah, dalam kita menerima kitab Allah, Allah suruh kita memikirkan, suruh kita merenung dan memahami. Allah menjelaskan bukan setakat dan sekadar pekerjaan akal dan fikiran. It goes beyond that. Itu adalah pekerjaan yang sepatutnya membawa kesan ke dalam peribadi, kerana dia merupakan satu proses yang terus sampai ke dalam hati dan jiwa perasaan kita. Sebab itu ya, kalau kita perhatikan dalam ayat tadi, apabila Allah menyindir orang-orang yang tidak mahu beriman, Allah kata, afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah mereka itu tidak mahu merenungkan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Atau apakah kerana pada hati-hati mereka itu ada mangga yang mengunci? Bukan mangga mango, tapi mangga lock. Jadi Allah persoalkan, orang yang tidak mahu beriman, dia tidak mahu memikirkan, kenapa? Apakah kerana hati mereka itu dikunci? Lihat, Allah tidak mengatakan apakah akal mereka itu ditutup, apakah akal mereka itu dikunci. Tidak, Allah kata apakah pada hati mereka terdapat kunci yang menutup. Nah, saya sebutkan perkara ini sebab dalam suasana kita nak sambut Ramadan. Nanti ketika kita menyambut Ramadan melalui hari-hari yang mulia dalam bulan Ramadan, ketika kita diingatkan untuk memperbaharui hubungan kita dengan Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadikanlah Al-Quran kitab Allah yang kita pegang, yang kita yakini, yang kita renungkan, yang kita fikirkan, yang kita hayati, yang serap di dalam hati, mencorak jiwa dan peribadi. Kenapa? Because Islam is not a religion sent by Allah Subhanahu wa ta'ala to inform. No. Quran is the book sent by Allah Subhanahu wa ta'ala and revealed to us not to inform but to transform. Quran satu kitab bukan untuk memberi maklumat supaya kita tahu, tidak cukup. Tetapi Quran adalah kitab yang diturunkan untuk membentuk peribadi, kehidupan dan jiwa kita sebagai hamba Allah yang mentaatinya. Ya, jadi sindiran Allah kepada orang yang tidak beriman bukan kerana akal mereka terkunci, tetapi hati mereka dikunci. Cuma jangan salah faham. Jangan pula ada yang mengatakan, wah kalau gitu jadi orang Islam tak payah pakai akal lah, pakai hati je senang. Tak boleh juga. Maksud hati dalam ayat ini bukan hati emosi semata-mata. Kalau hati emosi sahaja yang kita gunakan, perasaan saja kita gunakan tanpa berpandukan akal pun tak jadi juga. Tetapi pemikiran itu ialah pemikiran berdasarkan akal, tetapi dia menjangkau dan melangkaui sehinggalah membentuk hati dan peribadi. Itu yang pertama. Apabila seorang mukmin meyakini kitab Allah Al-Quran itu sebagai firman Allah, sebagai pedoman Allah, yang seharusnya kita jadikan sebagai nur yang membentuk jiwa dan peribadi kita, dengan sendirinya kita akan menjaga hubungan kita dengan yang berfirman akan ayat-ayat dalam Al-Quran itu tadi, yaitu kita akan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang tak kena dan tak masuk akal, it doesn't make sense. Kalau ada orang yang yakin dengan Quran, nak pegang dengan Quran,
tapi tidak mahu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak masuk di akal. Pastinya seorang yang yakin dengan Al-Quran, merenung Al-Quran, menjadikan Quran pencorak dan pewarna hati, jiwa dan peribadi, dia akan menjaga hubungannya dengan Allah. Dan talian yang paling utama, nombor satu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah salat yang kita kerjakan, diwajibkan oleh Allah paling sedikit sehari semalam sebanyak 5 kali. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala firmankan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam surah Al-Ankabut. Allah kata, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu daripada kitab tadi. Baca, kata Allah. Baca, macam saya katakan, bukan setakat recite sampai keluar suara di hujung lidah, tapi read in the sense that we try our best to understand. Utlu ma uhiya ilaika. Baca apa yang diturunkan kepadamu. Wa aqimis salah, kata Allah. Dan dirikanlah salat. Quran kita baca, kita fahami, kita hayati. Salat kita dirikan. Wa aqimis salah. Allah kata, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada kekejian dan juga kemungkaran. Ini surah Al-Ankabut. Allah suruh kita baca Quran, Allah suruh kita dirikan salat. Dengan pembacaan Quran, dengan dirikan salat, kita menjadi seorang yang memiliki pribadi yang mulia. Dengan sendiri, Allah Subhanahu wa taala membantu kita dibuang daripada diri dan sikap kita al-fahsya wal munkar, kekejian dan juga kemungkaran. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita perhatikan ya, dalam surah yang selalu kita baca, surah yang saya rasa anak-anak kita daripada peringkat sekolah rendah dah kita suruh hafal, antara surah-surah yang di hujung-hujung Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'un. Ya kan adik-adik sekalian, saya rasa adik-adik pun tahu dan memahami serta menghafal surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Apa sambungannya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin. Wah, ramai daripada kita yang dah tahu dah makna ayat ni. Fawailun, maka nerakalah dan celakalah, lil musallin, untuk orang-orang yang solat. Kenapa orang sembahyang boleh kena celaka pula? Kenapa orang salat tu dijanjikan neraka pula? Orang salat yang macam mana? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai daripada salat mereka, kan? Nah, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mengajak kita melihat ayat ini dengan lebih mendalam dan cuba kita fahami. Allah kata celaka bagi orang salat yang lalai daripada salatnya. Kalau kita lihat tafsiran, ada sebahagian ulama yang mengatakan lalai daripada salat maknanya ada salat dia tak buat. Dia cuai daripada mengerjakan salatnya, ditinggalkan salatnya. Ada orang memahami ayat itu demikian. Tapi ada tafsiran yang lain mengatakan, tak, bukan dia cuai, dia tinggalkan salat. Kalau orang tinggalkan salat tak nama musallin. Orang musallin maknanya dia salat, ya kan? Tapi apa maksud dia cuai daripada salat dia? Alladzina hum an salatihim sahun. Dia lalai daripada salatnya. Maka datanglah tafsiran yang lebih ramai dipegang oleh para ulama, mereka yang lalai hatinya, fikirannya, jiwanya walaupun ketika dia salat. Tubuhnya salat tetapi hatinya tidak merasakan dia di dalam salat tadi. Mulutnya berkumat kamit membaca bacaan dalam salat, tetapi jiwanya tidak memahami, tidak menghayati, tidak merasakan apa yang disebut, tidak merasa khusyuk di dalam salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang kedua. Salat tetapi jiwanya tidak ada dalam salat. Tapi tuan-tuan, walaupun saya terima tafsiran itu,
Tapi ada yang lebih penting yang kita lihat, tema dalam surah Al-Ma'un sebenarnya membawa maksud yang berbeza. Bagi saya, orang yang salat, yang sampai dikatakan celaka untuknya, yang dikatakan dia lalai daripada salatnya ialah, ini orang yang salat, kalaupun dia dapat faham apa dia baca dalam salat, tetapi salat itu tidak memberi kesan kepada peribadi dan akhlaknya. Bagi saya itulah maksud ayat alladzina hum an salatihim sahun. Dia salat, dia dirikan salat, dia laksanakan salat, cukup syarat, cukup rukun yang sunat dibuat. Tetapi salat itu bagaikan mencurah air di daun keladi. Oh, ini budak-budak sekarang tak tahu daun keladi apa benda ni. Macam tuang air atas plastik. Senang. Dia tak meresap, dia terus hilang, mengalir, licin. Salat tapi tidak membentuk peribadi. Salat tidak membentuk hati. Sehinggakan dia menjadi orang yang salat tapi hatinya penuh dengan kesombongan. Dia salat kerana sombongnya tak hilang. Dia tidak sudi memikirkan bagaimana menghulurkan ihsan kepada mereka yang memerlukan. Dia salat tetapi kesombongannya masih menguasai diri. Dia tidak dapat menghulurkan tangannya menyentuh kehidupan orang lain. Kenapa saya katakan ini tafsiran pilihan saya? Sebab kita lihat surah Al-Ma'un itu sendiri. Surah Al-Ma'un ialah surah mengenai orang yang tak menghulurkan bantuan kepada anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Siapa orang mendustakan agama? Alladzi yukadzibu biddin? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah dia orang yang meninggalkan anak yatim. Lihat. Ayat ini dalam surah Al-Ma'un temanya lebih pada tanggungjawab sesama insan, lebih daripada tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tema surah Al-Ma'un. Siapa yang mendustakan agama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang mensia-siakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak memberi galakan kepada orang lain untuk memberi pertolongan makanan kepada orang-orang miskin. Baru Allah sebut fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai daripada salat mereka. Kemudian Allah beri huraian. Yang lalai daripada salat tu yang macam mana? Alladzina hum yuraun. Mereka itulah orang yang menyombong dirinya. Wa yamna'unal ma'un, dan tidak menghulurkan bantuan kepada yang memerlukannya. Lihat tuan-tuan. Ayat celaka bagi orang yang salat dalam ayat dalam surah ini bukan setakat cerita supaya salat jangan ditinggalkan. Bukan setakat cerita dalam salat hendaklah khusyuk. Tetapi juga cerita bila kita jadi orang beriman yang mendirikan salat, yang melaksanakan ibadah salat, hendaknya kita menjadi orang yang bagaimana? Yang mempunyai keihsanan dan keprihatinan kepada orang lain. Barulah kita tidak diberikan celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita lihat semangat yang kita nak hidupkan daripada kempen Ramadan ini. Ini yang kita nak hidupkan dalam kita melaksanakan ibadah salat. Kita dirikan salat, kita belajar tentang salat, kita hayati salat, kita laksanakan salat dengan sempurna. Dengan penuh kesedaran. Hendaklah kita berusaha juga supaya kita menjadi orang yang hatinya halus, jiwanya lembut, yang mempunyai perasaan ihsan kepada orang lain, kepada hamba Allah yang lain dengan sebab Quran dan salat kita. Mudah-mudahan barulah dapat kita rasakan keindahan Ramadan. Barulah dapat kita memahami kenapa dikhabarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali datang bulan Ramadan, Nabi itu diceritakan bagaikan angin yang meniup, bagaikan sungai yang mengalir. Kenapa? Murah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Inilah jiwa seorang nabi, pribadi seorang rasul yang dicorak bukan dengan puasa sahaja, tetapi dicorak dengan salatnya, dicorak dengan pembacaan Al-Qurannya. Dan ini yang kita nak lihat, yang kita bangunkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita keseluruhannya. Masyarakat Islam Singapura menjadi masyarakat yang bukan setakat salat, tetapi salat dan salatnya itu menjadikan dia seorang manusia yang penuh dengan keihsanan, yang memikirkan akan keperluan orang lain, bukan hanya keperluan dirinya sendiri semata-mata. Dan alhamdulillah kita lihat banyak contoh
yang kita lihat dalam masyarakat kita yang harus kita syukuri. Kalau tidak Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, kalau tidak Allah berikan kita semangat dan kekuatan untuk melaksanakannya, kita tak akan nampak banyak di kalangan kita dan ramai yang berusaha untuk menghulurkan tangan simpati dan ihsan kepada orang lain. Tapi kita di Singapura, alhamdulillah, ini nikmat daripada Allah. Kita berusaha tanpa penat, tanpa jemu dan tanpa bosan. Kerana mudah-mudahan jiwa kita dibentuk oleh Quran dan juga salat kerana Allah Subhanahu.